Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, malam ni kita bersiaran daripada Facebook Masjid Al-Falah, Felda, Kahang Barat. Jadi kita mengucapkan, merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, malam ni dapat kita bersiaran secara langsung daripada Penang dan juga Johor. Macam tu. Sebab Penang di rumah saya lah. Johor daripada masjid ni, Masjid Al-Falah, Felda, Kahang Barat, Keluang, Johor. So saya nak cerita tentang Perang Badar Al-Kubra. Iaitu satu kisah peperangan yang berlaku dalam Islam, yang merupakan juga satu peperangan yang menjadi satu tanda aras yang cukup besar dalam kalangan kita, yang sampai hari ini kita sedang bercakap tentang peperangan ini. Meskipun kita sudah 1400 tahun meninggalkan peperangan tersebut, namun peperangan ini masih lagi dibicarakan dan dibincangkan sehari-hari. Saya nak mulakan dengan bahasa Penang balik, bahasa utara balik. Okey, untuk permulaan perang Badar Al-Kubra ini. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kisah peperangan Badar Al-Kubra, Perang Badar, merupakan satu kisah peperangan yang begitu besar dalam sejarah Islam, yang meninggalkan impak yang begitu tinggi dalam ketamadunan keislaman kita. Bagaimana golongan ataupun para tentera Badar ini, yang disebut juga dalam istilah agama kita sebagai Al-Badriyun, iaitu para syuhada Badar dan para mujahidin Badar, yang menyaksikan mereka ini menyertai peperangan pertama dalam Islam, yang ketika itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta sungguh-sungguh agar dimenangkan peperangan Badar ini terhadap orang Islam. Kata Nabi, ya Allah, kalaulah Islam kalah pada peperangan kali ini, orang tidak akan lagi menyembahmu ya Allah. Kata Nabi, orang sudah tidak akan menyembah Allah lagi. Maka Nabi minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi saya akan sebutkan hadis bagaimana Nabi minta dalam peperangan Badar ini agar Islam kena menang, by hook or by crook. Islam need to win. Jadi kisahnya bagaimana? Tuan-tuan, bagaimana kisah perang ini bermula? Kita nak piang tu malam ni, no? Setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah dengan para sahabat, duduk di sana awal lah, peringkat awalnya, kedengaran satu cerita. Saya nak mula pada situ. Kedengaran maklumat yang sampai kepada Nabi SAW bahawasanya Abu Sufyan ketika itu masih belum masuk Islam. Kita kena ingat, Abu Sufyan masuk Islam masa bila? Masa Fathu Mekah, lambat. Maka masa ni baru lagi, Nabi baru berhijrah ke Madinah, baru beberapa tahun saja. Maka dengar cerita Abu Sufyan dengan beberapa kafilah perniagaan dia, it's on his way, dalam perjalanan dia nak menuju ke Syam untuk menjual, untuk berniaga, menjual barang. Maka Nabi berbincang dengan para sahabat di Madinah, nak tak kita pergi intercept rombongan tu, kita pergi ambil rampas harta tu semua. Okay. Orientalis menggunakan sirah ini untuk mengatakan Nabi SAW ajak para sahabat baginda untuk pergi rampas barang dagangan orang. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya barang yang Abu Sufyan nak pergi jual dekat Syam itu adalah barang orang-orang Islam, muhajirin. Orang-orang Islam yang duduk di Mekah. Kan dalam Quran sebut lil fuqara'il muhajirin allazina ukhrijuna min diyarihim wa amwalihim. Iaitu mereka muhajirin, iaitu mereka keluar menjadi fakir, mereka meninggalkan rumah mereka, mereka meninggalkan segala harta benda mereka di Mekah, tinggal sampai tidak tinggal apa pun, menuju ke Madinah sebatang kara tanpa ada apa-apa pelapik harta. Maka harta-harta mereka itu yang ditinggalkan di Mekah, Abu Sufyan took an advantage, ambil satu kelebihan untuk kumpul semua harta itu untuk lelong dekat Cilindo di Syam.
Memang bukan Nabi nak halang, Nabi nak intercept rombongan Abu Sufyan itu sebab Nabi nak ambil balik harta orang Islam. Bukan Nabi nak pergi curi harta Abu Sufyan. Tetapi harta itu adalah harta orang Islam yang Nabi SAW nak pergi ambil balik. Macam tu. Maka Nabi tanya beberapa orang sahabat, nak tak kita pergi? Maka para sahabat kata, cantik, kita boleh pergi. Maka mereka mengumpulkan beberapa orang tentera Islam ataupun para sahabat Islam dalam kalangan Muhajirin dan Ansar untuk pergi. Untuk nak pergi halang rombongan Abu Sufyan itu. Dalam perjalanan Nabi nak pergi, Abu Sufyan pun ada dia punya intelijen dia. Dia dengar perkabaran yang tentera Muhammad ini akan sampai dengan beberapa ratus orang para sahabat beliau baginda untuk pergi ambil harta ini. Maka Abu Sufyan sudah roja kepada Abu Jahal yang berada di Mekah, bagi tahu ni Abu Jahal, Muhammad nak main serang kami ni dengan tentera. Padahal masa tu Nabi taklah bawa tentera sangat. Para sahabat dalam keadaan tak ready sangat untuk berperang sebab tujuan asal Nabi nak pergi ambil harta tu saja. Itu tujuan asal dia. Bukan nak pergi pukul, perang, bunuh, tidak. Nak pergi ambil balik harta yang memang hak orang Islam, orang Muhajirin. Itu sahaja. Tapi bila Abu Sufyan dah dengar cerita ni, dia telah sampaikan maklumat itu kepada Abu Jahal yang berada di Mekah, bagi tahu Muhammad telah ready nak serang kita. Okey. Maka Abu Sufyan bagi tahu dekat Abu Jahal, maka Abu Jahal dengan beberapa orang sahabat macam Utbah, semua geng dia ni menyiapkan tentera seramai 1,000 orang. Bahkan lebih sikit untuk nak gempur Muhammad ini, Rasulullah SAW ini. Sebab ini memang bagi Abu Jahal, dia ibarat mengantuk disorongkan bantal lah. Pasal memang dia dah lama dah cari jalan nak bunuh Rasulullah ni, tapi tak ada jalan. Rasulullah pula dah pergi ke Madinah, tak boleh buat apa, rentah negara orang kan. Maka ketika mana Muhammad pilih untuk serang kafilah Abu Sufyan, maka Abu Jahal kata, this is the time, ini masanya, ini peluang yang terbaik untuk kita bunuh Muhammad. Maka dia mengumpulkan tentera Mekah yang seramai 1,000 orang, lengkap dengan kelengkapan persenjataan mereka untuk menggempur pasukan Nabi. Itu cerita dia. Maka Nabi dengar berita ini yang Abu Jahal telah siapkan tentera dia. Maka Abu Jahal telah siapkan tentera dia. Maka kalau kita baca kitab sirah yang lebih panjang, diceritakan dalam tu Nabi telah mengundurkan balik. Sebab apa? Sebab tujuan asal Nabi bukan nak perang. Tujuan asal Nabi nak ambil harta tu saja. Maka bila Nabi dengar cerita Abu Jahal telah siapkan 1,000 orang untuk main attack Nabi, maka Nabi panggil para sahabat dia untuk bincang, untuk duduk bermesyuarat. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, asyiru alaina, mai duduk kita bincang. Apakah pendapat kamu wahai sahabat? Ma ra'yukum? Apakah pandangan kamu para sahabat? Patutkah kita ini berpatah balik, pull back dan balik ke Madinah macam biasa, meninggalkan harta kita itu, ataupun kita pergi juga ke situ tetapi kita perlu berhadapan dengan tentera Abu Jahal? Maka Nabi minta pendapat para sahabat. Maka masa Nabi minta pendapat para sahabat itu, sahabat yang pertama bangun adalah Miqdad bin Al-Aswad. Satu orang, Miqdad bin Al-Aswad ini dia muhajirin, dia muhajir. Dia orang Mekah yang ikut Nabi hijrah pergi Madinah kan. Maka terus dia bangun, dia kata, ya Rasulullah, la naqulu kama qala qaum Musa. Wahai Rasulullah, wahai pesuruh Allah, kami tidak akan bercakap seperti mana kata-kata kaum Musa ila Musa, kepada Nabi Musa, kepada nabinya. Apa kata-kata kaum Nabi Musa, Bani Israel kepada Nabi Musa? Ingat dalam Quran, dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala rakamkan kata-kata Bani Israel ketika mana Nabi Musa ajak Bani Israel untuk ikut dia perang dengan kaum Jabbar kan, kaum yang dekat Palestin itu, untuk mendapatkan Baitul Maqdis. Apa kata Bani Israel? Dia kata apa? Dia berkata apa kepada Nabi Musa? Dia berkata, izhab anta wa rabbuka faqatila. Pilah hang perang dengan Tuhan hang, kami tunggu kat sini. Ingat tak? Maka kata Miqdad bin Al-Aswad ni, ya Rasulullah, la naqulu kama qala qaum Musa. Kami tidak akan berkata dengan kata-kata kaum Musa kepadanya, iaitu izhab anta wa rabbuka faqatila. Pilah hang berjuang, pergilah kamu berjuang dengan Tuhan kamu, kami tunggu di sini. Itu kata-kata Bani Israel kepada nabinya, kepada Nabi Musa. Dia pun tak mau ikut perang. Maka kata Miqdad, kami tidak akan berkata-kata begitu ya Rasulullah. Walakinna nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa ma bainaka wa khalfik. Allahu Akbar, sesemangat baca ayat ni. Kata Miqdad bin Al-Aswad, walakinna nuqatilu an yaminik wa an shimalik wa baina yadayka wa khalfik. Dan demi Allah, kata Miqdad bin Al-Aswad, kami akan berjuang denganmu ya Rasulullah. Kami akan berjuang bersama-sama denganmu ya Rasulullah. Di kiri kamu, di kanan kamu, di hadapan kamu dan di belakang kamu ya Rasulullah. Kami tidak akan meninggalkanmu ya Rasulullah. Ini kata-kata Miqdad bin Al-Aswad.
tuan-tuan, telah memberikan satu semangat, melonjakkan satu semangat yang besar dalam kalangan para sahabat. Bahkan Nabi diceritakan dalam hadis, Nabi tersenyum mendengar kata-kata Miqdad bin Al-Aswad ini. Tapi tuan-tuan, Nabi tanya lagi. Nabi sebut lagi. Nabi kata, ada tak ma'ra'yuka au kama qala? Ada pendapat lain tak? Ada siapa nak cakap lagi tak? Nabi duk tanya lagi. Padahal Miqdad dah bangun dengan semangat. Miqdad kata, kami akan berjuang ya Rasulullah. Bersama denganmu ya Rasulullah. Jangan takut, kami akan berjuang. Jangan undur. Kita lawan walaupun Abu Jahal datang dengan 1000 tentera. Kita hanya 300 orang. Don't worry ya Rasulullah. We will follow you. Miqdad bin Al-Aswad Al-Muhajir, dia bagi tahu. Nabi senyum, Nabi seronok. Tapi Nabi duk tanya lagi, ada lagi tak nak cakap? Anyone else who want to speak? Anyone else who like to speak? Siapa lagi yang nak bercakap? Siapa lagi yang nak luahkan pendapat? Kita di situ para sahabat rasa macam pelik. Pasal apa Nabi minta macam ni? Okey. Sebab tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan fikir macam ni. Miqdad bin Al-Aswad, dia muhajirin, dia orang Mekah. Dia memang dah tahu dah. Dia pernah susah dengan Nabi, dia pernah kena pukul, dia pernah kena hina, dia pernah kena pulau, dia pernah kena sebat. Dia berhijrah dengan Nabi, meninggalkan semua hartanya kan. Disebut dalam Quran, saya baca tadi tu kan. Meninggalkan segala harta bendanya semua. Tu dia meletup siapa ni? Orang memang meriam lah. Meninggalkan semua harta bendanya. Nabi dah tahu dah. Orang muhajirin memang ever ready for Rasulullah. Cuma persoalan sekarang ni, Nabi nak tahu daripada mulut orang Ansar. Sebab orang Ansar ni, dia tidak ada masalah dengan orang Mekah. Orang Ansar tidak ada masalah dengan Abu Jahal. Orang Ansar tidak ada masalah dengan Abu Sufyan. Orang Ansar tidak ada masalah dengan musyrikin Mekah. So they got nothing to do. They don't have any problem with all those musyrikin Mekah. Betul tak? So tiba-tiba orang Ansar nak kena lawan pula dengan musyrikin Mekah for the sake of Rasulullah. So Nabi nak tahu pendapat orang Ansar. What do you think? If you follow us, kalau kamu follow kami, kalau kamu berjuang bersama dengan kami, kata Nabi, kamu kena berhadapan dengan orang Mekah yang bukan musuh kamu pun sebelum ini. So Nabi nak tahu pendapat orang Ansar sebenarnya, tapi Nabi segan nak bagi tahu. Nabi tanya, ada lagi dah nak cakap? Ada lagi dah nak cakap? Tuan-tuan boleh tengok akhlak Nabi tu. Patutnya Nabi Rasulullah SAW kata-kata Nabi itu jadi syariat. Maka Nabi kata A, kita kena ikut A. Nabi kata B, kita kena ikut B. Tetapi Nabi still minta pendapat. Itu yang hebatnya Rasulullah SAW ini tuan-tuan. Manusia paling mulia. Masih lagi dalam kerendahan hatinya. Baginda minta pendapat para sahabat. Nabi tak sebut. Nabi cuma kata, siapa lagi nak cakap? Siapa lagi nak cakap? Anyone who like to speak? Kan? Walaupun Miqdad dah bagi confirmation lah, kita akan berjuang. Tapi Nabi still minta pendapat. Siapa lagi nak cakap? Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'az, ada setengah kata Sa'ad bin Ubadah. Sebab Sa'ad bin Mu'az kita dah bincang dulu, dia kaum Aus. Sa'ad bin Ubadah kaum Khazraj. Tapi Ansar lah. Sa'ad, saya bagi tahu, saya nak bagi cara selamat dia Sa'ad. Maka Nabi kata, ada siapa lagi nak cakap? Maka ketika itu Sa'ad bangun, dia kata, la'allaka turiduna ya Rasulullah. Boleh jadi engkau nak dengar pendapat kami kot ya Rasulullah. Maka Sa'ad kata macam tu. Pasal dia rasa macam, pasal apa Nabi still tanya? Pasal Miqdad dah bagi tahu dah yang kita akan berjuang dengan Nabi. Tapi Nabi kenapa Nabi still tanya? Maka kata Sa'ad, la'allaka turiduna ya Rasulullah. Boleh jadi engkau nak dengar pendapat kami ya Rasulullah. Betul ke? Sa'ad tanya Nabi. Maka Nabi senyum, Nabi kata, ajal. Ya. Memang Nabi nak dengar pendapat orang Ansar. Bagaimana kamu? Sebab orang Muhajirin mungkin mereka bersemangat nak ambil harta mereka balik. Nak tuntut bela balik atas apa yang terkena selama ini. Tetapi bagaimana dengan orang Ansar yang tidak ada masalah pun dengan orang Mekah sebelum ini? Bagaimana dengan orang Ansar yang tidak pernah ada masalah pun dengan Abu Jahal sebelum ini? Nak berjuangkah dengan Nabi? Maka Sa'ad kata, nak dengar pendapat kami ke ya Rasulullah? Nabi kata, ajal dia. Maka tuan-tuan kata Sa'ad, diriwayatkan, ini dirakamkan dalam, disebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'az, lau amartana an nukhidaha al-bihar la akhadnaha ya Rasulullah. Jangankan ajak pi perang ya Rasulullah, kalau engkau menyuruh kami menunggangi kuda-kuda perang kami dan terjun ke dalam lautan mengikutimu ya Rasulullah, kami akan buat ya Rasulullah. Jangankan bertempur dengan orang Mekah yang picisan, yang berapa orang saja ni.
Jangankan benda itu ya Rasulullah. Kalau lau amartana an nukhiduha al-bihara la akhadnaha ya Rasulullah. Jangankan bertempur dengan orang Mekah. Kalau engkau suruh kami tunggangi kuda dan terjun ke dalam laut untuk mengikutmu ya Rasulullah, kami akan buat ya Rasulullah. Sa'ad sebut mewakili kaum Ansar. Jangan kata nak lawan dengan orang Mekah. Terjun dalam laut pun kami akan buat ya Rasulullah. Kalau Nabi suruh. Allahu Akbar. Saya tak boleh cerita perang Badar tuan-tuan, saya jadi semangat. Bagaimana kehebatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan semangat yang ada pada mereka, dengan kejituan hati yang ada pada mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahma'u bainahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersama dengan Nabi itu bersikap tegas terhadap orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Dah macam khutbah dah ni. Tapi betul ya tak tuan-tuan? Kata-kata Ansar ini menyebabkan Nabi begitu gembira. Satu kaum yang tidak ada masalah pun dengan orang musyrikin Mekah, tetapi terpaksa menerima musuh yang baru for the sake of Rasulullah. Dan mereka tidak ada masalah. Demi berjuang kerana Nabi, apa sahaja mereka sanggup buat. Tuan-tuan, Nabi begitu gembira tuan-tuan. Dan Nabi mempersiapkan kekuatan. Cuma saya nak bincang, saya nak sebut sikit. Berapakah bilangan tentera Badar yang sebenarnya? Yang paling masyhur disebutkan, maklum disebutkan 313 orang. Cuma ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan 315. Ada yang mengatakan 317. Bagaimana perbezaan ini berlaku? Kerana ada ulama yang mengambil kira mata-mata ataupun spy Nabi ataupun intelijen Nabi yang bergerak ke sana sini untuk ambil maklumat. Dimasukkan sekali, maka dia jadi lebih. Ada yang cuma mengambil kira orang yang betul-betul dalam medan perang saja, maka dia jadi 313. Ada yang ambil kira dengan Nabi, ada yang tak masuk Nabi, sahabat saja. Maka sebab itulah menyebabkan angka dia berbeza-beza. So, bila saya kaji semua ni, riwayat ni 17, 15, 13, saya melihat saya tak boleh nak tarjih yang mana satu yang paling kuat, sebab kuat belaka. Rupanya bila kita kaji lagi sumber sejarah ini, rupanya itulah yang menyebabkan perbezaannya. Para ulama tidak berdusta, tetapi ada ulama dia kira dengan spy, ada ulama dia kira dengan Nabi, ada ulama yang dia kira sahabat saja, ada ulama yang dia kira siapa yang duduk dalam medan Badar saja, tak termasuk spy. Maka itu menyebabkan report daripada mereka itu datang berbeza-beza. 313, 317, 315. Nanti kita akan bincang tentang seorang sahabat nama Harithah yang dia syahid dalam perang Badar, tetapi dia bukan dalam medan tempur, dia di sempadan, dia reki line, dia juga syahid. Masa kita akan bincang yang tu nanti. Tuan-tuan, clear nah. Nabi peringkat asalnya, Nabi bukan bertujuan untuk perang. Tujuan Nabi nak pergi ambil harta dan balik ya. Tetapi bila Abu Jahal telah siapkan tentera, Nabi dah dapatkan bai'ah ataupun persetujuan para sahabat Nabi yang they are willing to go war against Mekah punya musyrikin. No problem. Maka jadi semangat dekat Nabi. Tetapi masalah di sini adalah apa tuan-tuan? Masalah di sini adalah orang Islam sikit. Dan orang Islam bukan dalam keadaan ready for war. Mereka negara baru. Mereka masyarakat yang fakir sebelum itu. Harta semua tidak ada. Kelengkapan perang tidak ada. Tidak ada baju besi, tidak ada pedang yang banyak macam orang lain. Tapi tentera Mekah dengan baju besinya, dengan panahnya, dengan lengkap. Sebab tujuan Nabi keluar daripada Madinah itu bukan untuk perang. Tetapi tujuan Abu Jahal keluar memang untuk perang. Tuan-tuan bayangkan, ibarat orang awam bertempur dengan tentera. Tentera yang dah memang siap siaga untuk membunuh Muhammad SAW. Tetapi orang-orang awam Mekah Madinah ini, orang Islam ini bukan dalam keadaan ready pun. Tetapi terpaksa bertemu juga. Lawan bertempur dengan orang-orang musyrikin Mekah. Dan mereka tidak memberi alasan. Mereka ikut Nabi. Tuan-tuan, bila saya sebut macam tu, benda ni mungkin sensitif, tapi saya kena sebut juga. Ada dalam kalangan sahabat Ansar, sahabat Madinah itu, disebutkan dalam kitab sirah mereka itu dalam keadaan tak siap siaga, iaitu dalam keadaan ada di antara mereka yang berjunub. Minta maaf lah, saya takut ada orang anggap benda ni sensitif. Tapi dalam sirah sebut, saya kena sebutlah. Ada dalam kalangan para sahabat itu yang berjunub, yang yalah mereka sangka macam kita nak pergi ambil harta balik ya, kan. So
dalam keadaan ada hadiah besar kan. So tak sangka lah nak prolong time macam ni, nak jadi lama, nak jadi daripada kita sangka Nabi ambil balik dalam sejam dua, rupanya nak jadi sehari dua hari sebab nak preparation for war kan, peperangan kan. Jadi ada yang berjunuk dan sebagainya. Maka ketika itu iblis mendatangkan bisikan kepada mereka, kalau betul lah Muhammad ini Nabi, tak kala dia nak bawa kamu dalam keadaan berjunuk macam ni, memisikkan, membolak-balikkan hati mereka. Dan bila dalam keadaan perjalanan para tentera itu bermesyuarat nak pergi ke mana ni kan, mereka nak bertemu dekat medan Badar, on the way nak pergi tu, iblis sentiasa membisikkan dekat orang-orang para sahabat ni, bagi tahu lah hang pun mandi wajib pun dak, hang nak perang macam mana ni dalam keadaan kotak macam ni, macam tu lah, duk kacau otak dia. Maka tuan-tuan, bila berlaku macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Ini menarik. Dalam perjalanan mereka nak pergi tu tuan-tuan, dengan letihnya, dengan penatnya, dengan bekalan air pun tak bawa. Sebab ya tuan-tuan, tak prepare. Kita just fikir untuk nak pergi ambil harta balik je, tiba-tiba nak kena perang, tak bawa baju besi, tak bawa pedang yang banyak, tak bawa panahan yang banyak, air bekal pun tak bawa banyak, ada yang tak mandi wajib lagi. Iblis datang menghasut pemikiran mereka, bagi tahu apalah ni tu, macam-macam lah bagi tahu, menghasut pemikiran mereka. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 11 tak silap saya. Kata Allah, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Allah Taala turunkan kepada kamu daripada langit air, hujan. Liyutahhirukum bih, yang menyucikan kamu dengannya. Wa rajsan minasyaitan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan daripada langit untuk kamu hujan, yang daripada dengan hujan itu liyutahhirukum, menyucikan kamu. Ulama berbincang suci yang macam mana. Itu yang datang pendapat kata ada di antara mereka yang berjunuk, ada di antara mereka yang memikul dosa-dosa yang silam, ada di antara mereka yang hati mereka berbolak-balik. Maka dengan turunnya hujan itu menyucikan tubuh zahir mereka, dan menyucikan dosa-dosa mereka yang silam, dan menyucikan keyakinan mereka, dan rijsum minasyaitan, dan menghapuskan wa yuzhibu rijskum minasyaitan, yang menghapuskan terus bisikan-bisikan syaitan pada hati mereka. Sebab tu setengah orang bila kena sampuk, bila kena histeria, bila kena apa-apa kan, kadang-kadang tok bomo sopi mandi yang hujan kan. Mungkin ambil daripada ayat ni lah kot. Sebab Allah Ta'ala turunkan hujan itu sekaligus memberi mereka minum, sekaligus memberi mereka mandi untuk bersihkan diri bagi yang berjunuk, dan sekaligus menyintal dosa-dosa mereka yang lalu kalau ada, dan menghapuskan bisikan-bisikan syaitan yang sedang membolak-balikkan hati mereka. Mereka menyucikan diri mereka, mereka dapat minum air yang cukup, mereka dapat bersihkan hati mereka daripada bisikan syaitan, dan Allah Ta'ala menyucikan dosa-dosa mereka yang lalu dengan وَنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, kata Allah, لِيُطَهِّرُكُمْ, air yang turun daripada langit yang menyucikan mereka. Maka tenanglah para sahabat itu. Maka tuan-tuan, ketenangan itu bagaimana? Masa ni dalam kelompok orang Mekah pula, Abu Jahal masa ni, dia dah bincang dengan Abu Sufyan. Abu Jahal kata, kalau Muhammad patah balik pun, aku nak kejar dia juga. Aku takkan lepaskan peluang ni. Masa ni Abu Sufyan dah kata dah, Muhammad tak jadi mai kot. Sebab dia tak sangka pula tentera Mekah nak main ramai kan. Abu Jahal kata, aku tak peduli. Aku tak peduli. Kalau Muhammad lari pun, dia patah balik pun, aku akan kejar dia. Ini satu ungkapan yang riak. Sagi saya bercerita bagaimana riaknya Abu Jahal ni, yang korang ajak angkuhnya, yang akhirnya dia akan mati di tangan orang biasa ya. Tapi sampai mati pun Abu Jahal ni dia riak lagi. Ada hadis khusus, tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim, dalam kitab perang, dalam bab perang Badar, dia ada satu bab qitla Abu Jahal, bab kematian, terbunuhnya Abu Jahal. Ada hadis khusus. Abu Jahal dia nak mati dah. Ni hadis riwayat Ibn Mas'ud. Dia kata Abu Jahal ni dia nak mati dah. Dia kata laula akaran ghairah qatalani, kalaulah orang yang lagi sempoi yang bunuh aku. Saya akan cerita benda tu. Mana kau Abu Jahal ni angkuh. Maka orang Mekah dah semangat lah. Orang Mekah jahat musyrikin ni. Dalam sirah sebut, tak silap saya dalam Zadul Ma'ad ataupun kalau bukan dalam Bidayah wan Nihayah, disebutkan iblis menyerupai manusia datang kepada orang Mekah dan memberi bisikan, memberi motivasi kepada mereka, bercakap
la ghalibalakum, kamu tidak akan dikalahkan minan nas al-yaum. Inna jarul lakum, dan aku akan menjadi pelindung kamu. Iblis datang menjanjikan kepada tentera musyrikin dalam bentuk orang ni, dia kata apa? La ghalibalakum minan nas al-yaum. Hari ini kamu tidak akan dikalahkan oleh manusia manapun. Iblis kata kat orang musyrikin Mekah. Inni jarul lakum, aku jadi grantor, aku jadi penjamin, aku jadi pelindung kepada kamu. Allah Ta'ala rakamkan kata-kata iblis ni dalam Quran. Dan nanti bila berlaku perang, malaikat akan turun. Wa yunzilu minas sama malaikatan. 1000 orang diturunkan daripada langit, malaikat 1000 orang. Bila iblis tengok malaikat tu, dia lari. Dia kata kat orang muslim Mekah, aku tuang balik. Saya katakan sampai cerita tu. Selepas orang Islam mandi, dapat simpan bekal air dengan air tenang itu, malam datang waktu malam. Sementara nak tunggu siang esok ni nak perang ni. Tuan-tuan, kita esok nak ambil periksa, esok nak ambil test, bukan kata test besar-besar pun, kadang test memandu ya. Tak boleh tidur malam tuan-tuan. Tidak. Kalau orang yang buat tesis ke PhD ke nak viva, dia tak boleh tidur. Saya ada satu penyakit. Saya sangat sukar tidur malam. Dan malam raya memang saya tak boleh tidur langsung. Saya dah alami penyakit ini, bukanlah penyakit, gejala ini sejak umur saya 21 tahun. Every malam raya, saya memang tak boleh tidur. Sampai hari ni, tahun ni saya tak tahu macam mana. Esok tu saya nak khutbah, saya jadi berdebar lah. Saya biasalah khutbah. Kan? Tapi tak tahulah, saya tak tahu sebab apa. Tapi malam raya memang saya tak boleh. Saya tak boleh tidur sampai pagi, sampai subuh. Siap mandi semua, saya start kereta pergi khutbah raya. Sampai balik lepas sembahyang raya, makan sikit semua ni, saya akan lena sampailah Zuhur, saya sejam dua. Saya tak tahu sebab apa. Sebab tu bila orang kata Ustaz nak main raya rumah, saya kata jangan main tengah hari sangatlah, main petang sikit. Sebab memang saya tidur hari raya. Kena orang marah, apa hari raya tidur, mak saya suka marahan. Tapi kadang-kadang tak boleh tahan lah. Sebab saya dah puas. Saya pejam mata sampai keluar air mata ni. Tak mau lena juga. Allahu Akbar, saya tak tahu sebab apa. Malam raya khususnya. Malam lain pun berlaku juga, tapi tak seteruk malam raya. Dah berapa tahun dah? 10 tahun dah macam tu. Saya tak tahu sebab apa. Dia jadi ketak, guguk sebab saya nak khutbah esok. Khutbah raya. Even saya pernah khutbah lah Jumaat and so on sebelum ni. Tapi tak tahulah, raya tu dia jadi satu feeling yang lain. Tak boleh tidur. Tetapi tuan-tuan, untuk orang Badar ini, Sayyidina Ali sebut, laqad ra'aituna wa ma fina illa naimun, kata Sayyidina Ali. Sesungguhnya aku melihat dalam diri kami semua ini, wa ma fina illa naimun. Tidak tinggal seorang pun dalam kalangan kami melainkan semuanya tidur. Allah Subhanahu Wa Taala telah campakkan rasa mengantuk dalam hati, dalam jiwa, ke atas mata tentera Islam agar mereka tenang dan tenteram, tidak ada sebarang ketakutan, tidak ada sebarang syak wasangka, tidak ada sebarang fikir esok nak jadi apa ni, esok nak mati ke, esok nak tinggal nak bini ke, esok ni apa persiapan tak tinggal kat anak isteri, tak beli insurans lagi apa semua. Tidak ada fikir apa-apa. Tenang dalam jiwa mereka sampai Allah Taala hadirkan berasa mengantuk, lena tenang malam tu. Kata Sayyidina Ali, wa ma fina illa naimun. Tidak tinggal seorang pun dalam kalangan kami melainkan semua lena belakang malam tu. Lena belakang malam tu. Tuan-tuan boleh bayang tak, esok ni mereka nak pergi perang lawan dengan tentera Mekah yang fully equipped, yang lengkap, yang ready for war, yang ready untuk bunuh mereka. Nyawa mereka belum tentu. Tetapi malam itu, esok nak perang, esok tak tahu hidup atau mati, malam itu mereka boleh lena dengan tenang dan damai. Allah Ta'ala campakkan rasa mengantuk dalam hati mereka dan mereka tenang, mereka boleh lena. Tuan-tuan, tidur itu sebenarnya adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-Nya. Siapa yang pernah rasa sakitnya insomnia, dia tahulah nikmat tidur. Oh tuan-tuan, orang yang benar-benar mengantuk tetapi kalau hati dia tidak tenang, dia tak boleh lena. Walau berapa kali pun dia cuba untuk pejam. Ya? Jadi orang yang banyak tidur ni, dia tenang hati dia. Ya?
Yes, tidur itu tenang, ketenangan. Bayangkan tentera ini yang esok nak pergi perang, malam ini Tuhan bagi mereka tenang dan lena. Tapi hadis tu tak habis lagi, saya sambung. Kata Sayyidina Ali, walaqad ra'aituna wa ma fina illa naimun. Aku melihat dalam diri kami semua tidak tinggal seorang pun dalam kalangan kami, melainkan semuanya tidur belaka, illa Rasulullah, melainkan Nabi SAW seorang. Nabi seorang tidak tidur. Di saat tentera Islam lain sedang tenang, sedang damai, sedang lena dalam pangkuan tidur mereka, damai, Tuhan campakkan kenikmatan itu kepada hati dan jiwa mereka, illa Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Nabi seorang tak tidur. Nabi seorang tak boleh tidur. Kata Sayyidina Ali, wa ma fina illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. La hawla wala quwwata illa billah. Kata Sayyidina Ali, walaqad ra'aituna wa ma fina illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak lihat dalam diri kami semua ini melainkan semuanya tenang, tidur, mengantuk, semua lena, melainkan Nabi tahta syajaratin. Nabi seorang diri, bawa diri dia pergi duduk bawah pokok, kata Sayyidina Ali, yusalli, sembahyang, doa, wa yabki, dan menangis minta kepada Allah hatta asbah, sehingga akan tiba waktu subuh. Sehingga akan tiba waktu subuh. Tuan-tuan, Nabi dalam keadaan bawa diri seorang-seorang pergi duduk bawah pokok. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusalli wa yabki. Doa dan menangis, kata Sayyidina Ali. Ini dalam Sahih Muslim. Hatta asbah. Tak berhenti, tidak tidur sampai subuh. Sampai subuh, tuan-tuan. Apa kita nak kata lagi, tuan-tuan, pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kita nak kata lagi? Nabi tak boleh lena. Nabi nak mengenangkan bagaimana sahabat-sahabat Ansar nak berkorban diri untuk baginda. Bagaimana orang Muhajirin yang dah susah dah di Mekah datang Madinah nak berperang lagi. Bagaimana dengan isteri mereka di Madinah, anak-anak mereka di Madinah. Bagaimana ini? Nabi doa, Nabi menangis, doa, solat, menangis, doa, solat, minta sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Sampai Sayyidina Abu Bakar bangun, tengok Nabi masih lagi berdoa dan menangis, tidur. Sayyidina Abu Bakar bangun lagi, tengok Nabi masih doa dan menangis, tidur. Sayyidina Abu Bakar bangun lagi dan tengok Nabi masih lagi doa dan menangis. Tidak menurunkan tangan baginda, berdoa minta kepada Allah. Yang Nabi kata, ya Allah, kalau esok orang Islam kalah, tidak akan ada lagi orang sembah kamu atas muka bumi ini, ya Allah. Sampai Sayyidina Abu Bakar sebok tengok Nabi menangis di bawah pokok seorang-seorang ni, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar bangun dalam keadaan mengantuk dia. Dia pergi dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, sudahlah, tidurlah. Allah Ta'ala dengar doa kamu, ya Rasulullah. Allah Ta'ala pasti akan memenangkan orang Islam, ya Rasulullah. Rehatlah, tidurlah, tenangkanlah dirimu, ya Rasulullah. Kafar, cukup, rehat. Esok kita nak perang. Sayyidina Abu Bakar tak tahan tengok Nabi yang seorang-seorang dia. Nabi tak menyusahkan orang lain. Seorang-seorang Nabi bangun, doa, menangis. Ya Allah, tolong menangkan. Kalau kami kalah esok, ya Allah, orang tidak akan sembah kamu lagi, ya Allah, atas dunia ni. La ta'buduka syai'an fil ardi, kata Nabi. Ya Allah, kalau kalah kami esok, orang tidak akan sembah Allah dah. Sebab ini peperangan yang pertama, turning point. Maka tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar bangun, sebok tengok kekasihnya ini, dia mai, ya Rasulullah, sudah, cukup Rasulullah, tidurlah. Allah Ta'ala dengar doamu, ya Rasulullah, rehat, esok kita nak perang. Tuan-tuan, bayangkan bagaimana pengorbanan seorang insan yang cukup agung ini. Dia berdoa for the sake of us, doa bagi pihak kita, minta kemenangan. Nabi begitu sungguh-sungguh dalam perjuangan Badar ini. Sungguh-sungguh, tuan-tuan. Allahu Akbar. Meanwhile di sebelah pihak Mekah, mereka dijanjikan dengan kemenangan oleh Iblis. Yang Iblis kata, la ghaliba lakum minan nas al-yawm inni jarul lakum. Kamu tidak akan ditewaskan oleh mana-mana manusia sebab aku akan lindung kamu, kata Iblis kepada orang kafir.
Di belah sini pula Nabi berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar kemenangan berlaku kepada para pejuang Badar. Bagaimana perang Badar ini tidak diceritakan dalam sejarah setiap tahun? Kerana peperangan ini begitu besar, menunjukkan kecintaan Nabi, pengorbanan Nabi, kesungguhan sahabat, kekuatan perjuangan orang Islam. Bagaimana cerita ni orang tak cerita tentang hari ini? Kalaulah Badar ini dijadikan satu silibus dalam pendidikan Islam, satu silibus, bukan satu kisah, satu silibus, nescaya tidak ada mana-mana negara kufar pun yang mampu angkat kepala pun terhadap negara Islam. Tak mampu. Sebab semangat yang ditiupkan, kekuatan yang dikirimkan dalam kisah Badar ini menyebabkan kita begitu bersemangat untuk bangun berjuang bagi pihak Islam. Tapi itu tidak berlaku. Badar hanya sebagai kisah sebelum tidur. Badar hanyalah salah satu perang daripada perang-perang yang banyak yang dapat kita baca dan ceritakan kepada anak-anak kita. Sedangkan Badar ini satu kisah perang yang begitu besar sampai ulama sebut Al-Badar Al-Kubra, perang yang besar. Yang Badriyun, para ahli Badar itu, dosa mereka diampunkan ma taqaddama min dzambik. Dosa yang dulu dan akan datang Allah Taala ampun. Ini Badar. Menyaksikan keajaiban yang pelbagai, bantuan Allah, turunnya malaikat, doa seorang Nabi, kesungguhan para sahabat, pertempuran dengan musyrikin yang dibantu oleh iblis. Allahu Akbar, subhanallah. Perang Badar ni dia ada satu nilai sentimental. Sebab tu bila saya kuliah tazkirah Ramadan sebelum-sebelum ni, kalau orang kata ustaz cerita pasal Badar, saya tak boleh. Pasal saya takut dia jadi lama, nanti orang marah kat saya. Pasal tazkirah Ramadan ni dia selalu jalan 15 minit. Kisah yang besar dan agung begini, macam mana kita nak cerita 15 minit? Jadi untuk nak elak fitnah, saya tak cerita tu. Bila ada ruang yang pentah macam ni, saya nak cerita. Maka tuan-tuan, kata Sayyidina Ali, Nabi seorang diri tahta syajaratin, bawah pokok, yusalli wa yabki hatta asbah. Sembahyang, berdoa, menangis sampai siang, sampai subuh. Minta kepada Allah agar kemenangan diberikan kepada tentera Islam kali ini. Kita 300 orang, tentera musuh 1000 orang. Kelengkapan, lengkap mereka. Kita dalam keadaan tidak bersedia dan tidak ada kelengkapan yang cukup nak bertempur dengan mereka. Maka esoknya Nabi membawa para sahabat untuk pergi ke medan Badar, medan pertempuran itu. Maka salah satu orang sahabat tanya, saya lupa nama dia. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, hadza ma unzila ilaika atau kama qala, adakah ini yang diturunkan kepada kamu? Ataupun kata sahabat ini, Nabi letakkan kami di sini sebab wahyu ke ataupun sebab pandangan Nabi sendiri, ar-ra'yuka nafsik, atau pendapat kamu sendiri ya Rasulullah? Maka Nabi kata, ini pendapat aku sendiri. Maka kata sahabat itu, kalau macam tu boleh tak saya nak bagi cadangan, kita jangan duduk di sini, kita naik ke atas sikit, kita duduk dekat telaga Badar, dekat satu oasis Badar. Sebab dekat sana kita ada bekalan minuman yang cukup, dan kita ada perlindungan yang daripada perlindungan alam sekitar yang lebih baik. Maka Nabi ikut saranan para sahabat ini untuk, jom kita pindahkan tentera kita tunggu di sana. Ada pengajaran yang baik. Yang pertama, para sahabat sebelum nak mempersoalkan tindakan Nabi, mereka akan tanya dulu, adakah ini wahyu Allah ataupun pendapat Nabi sendiri? Kalau wahyu Allah, sami'na wa ata'na. Kalau pendapat Nabi yang bersifat agama, sami'na wa ata'na. Tapi kalau pendapat Nabi yang bersifat basyariyah, bersifat kemanusiaan, manusiawi, inna ana basyarum mislukum yuha, kata Nabi kan, maka boleh tak kami nak bagi cadangan, kami nak minta agar kita naik atas sikit, itu lebih selamat. Satu. Yang kedua, Nabi tidak ada ego langsung, tidak ada sombong langsung. Dengar pendapat sahabat ini, Nabi kata okay, it's okay, then jom kita naik, ubah ke tempat lain. Satu contoh akhlak yang begitu baik. Inilah kehebatan para tentera Badar, tuan-tuan. Maka hampir berlangsung perang Badar itu. Tentera Islam ready di sini, tentera musyrikin di sana. Peristiwa Badar ini, Allah Ta'ala menyaksikan, menunjukkan, iblis diperlihatkan turunnya malaikat daripada langit. Yanzilul malaikatu minas sama, diturunkan malaikat daripada langit, 1000 malaikat. Bila iblis tengok, dia lari. Surah Al-Anfal, kita buka ayat 11 sampai 17. Dia lari. Dan Allah Ta'ala campakkan ke dalam fi qulubil musyrikin atau fi qulubil ladzina kafaru ru'ba.
Allah Ta'ala campurkan ke dalam hati orang kafir itu perasaan takut dan gentar. Melihat orang Islam, mereka rasa gerun. Dan Iblis melihat malaikat yang sedang berpusu turun daripada langit dengan kelengkapan mereka. Kata Nabi SAW, Hadha Jibril. Ini Jibril, kata Nabi. Nabi beritahu kepada sahabat. Hadis ini sebut dalam Sahih Bukhari. Hadha Jibril. Ini Jibril yang turun bersama bira'si farsihi, yang sedang memegang kepala kudanya. Adatul dan membawa kelengkapan hirbi, membawa kelengkapan peperangan. Ibshir, kata Nabi, aku melihat Jibril turun dengan kuda perangnya sambil memegang kepala kudanya dengan membawa kelengkapan perangnya. Nabi sebut. Direkodkan dalam Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, bagaimana Nabi berkata, bergembiralah. Malaikat turun, infanteri malaikat turun 1000 orang untuk membantu kita. Tuan-tuan, bila tercetusnya Perang Badar, saya tak mau cerita kronologi yang begitu dahsyat, yang begitu detail, sebab saya dah cerita selalu dah sebelum ni dalam siri para sahabat. Saya nak cerita kehebatan perang ini bagaimana. Kata Sayyidina Ali, saya nak rakamkan rekod riwayat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebut, Sayyidina Ali kata, walaqad ra'aitina yawma badrin, aku melihat pada hari Badar itu, nahnu naluzu bi Rasulillah, kami semua ini ibarat berlindung di belakang Nabi. Wa huwa aqrabuna minal musyrikin, dan Nabi lah orang yang paling dekat dengan orang musyrikin berbanding kami. Tidak ada orang yang lebih dekat dengan barisan musuh berbanding Nabi. Orang yang paling dekat dengan garisan tentera kafir adalah Nabi. Nahnu naluzu bi Rasulillah, kata Sayyidina Ali, kami semua ni berlindung belakang badan Nabi. Nabi yang paling depan bertempur dengan saf musyrikin Mekah. Wa kana min asyaddin nas yauma idzin ba'sa, kata Sayyidina Ali. Dan Nabi, kata Sayyidina Ali, asyaddun nas, orang yang paling bersungguh-sungguh yauma idzin ba'sa, pada hari itu. Ibnu Mas'ud merekodkan, Sayyidina Ali merekodkan, banyak para badriyun merekodkan, hari itu kami para sahabat ibarat naluzu bi Rasulillah, kami ibarat anak yang berlindung di bawah, di belakang pangkuan Nabi. Kami duduk belakang Nabi. Nabi memimpin kami. Wa huwa aqrabu minna minal musyrikin, dan dia paling dekat dengan sah musyrikin. Orang tak boleh potong Nabi. Nabi pergi dulu sebab Nabi nak lindung para sahabat sebanyak mana yang boleh. Nabi lindung. Wa kana min asyaddin nas yauma izin, dan dialah, kata Sayyidina Ali, Nabi lah orang yang paling bekerja keras hari itu. Pi kanan, pi kiri, pi depan, tak pernah undur. Dan para sahabat naluzu bi Rasulillah, hanya duduk di belakang pangkuan Nabi. Ibarat Nabi nak lindungkan semua sahabat, jangan ada yang terkorban, jangan ada yang tercedera, biar aku yang sakit tidak apa. Nabi di depan sekali, aqrabuna minal musyrikin, yang paling dekat dengan orang musyrikin berbanding kami. Tuan-tuan, saya nak bawa kita fikir, kenapa yang kita kata, para ulama kata tentera perang Badar ini perang yang cukup hebat, yang tidak ada mana-mana perang atas dunia, walaupun dia dalam skala yang besar, yang boleh yang boleh potong peperangan Badar. Sebab apa? Sebab dalam peperangan Badar itu ada anak yang membunuh ayahnya, ada ayah yang membunuh anaknya, ada adik yang membunuh abangnya, ada abang yang bertempur dengan adiknya, ada sepupu yang membunuh sepupu, ada anak yang diperhatikan ayahnya, bertempur sesama mereka. Ya? Mus'ab bin Umair bertempur dengan adiknya Abu Aziz Ibn Umair yang kafir, yang musyrikin Mekah. Beberapa orang sahabat yang sedang bertempur dengan ayah mereka, bertempur dengan anak mereka, bertempur dengan sepupu mereka, bertempur dengan abang dan adik mereka. Yang ketika itu yang memisahkan mereka adalah akidah, bukannya darah. Yang menyatukan mereka dan memisahkan mereka, the indicator was blood, not a blood, but religion, akidah. Bagaimana perang ini tak besar, tuan-tuan? Ada orang yang berjuang di sini, dia terpaksa membunuh ayahnya sendiri. Ada orang yang berjuang di sini, dia terpaksa membunuh abang dia sendiri, yang berbeza agama dengan dia. Bagaimana perang ini tidak besar, tuan-tuan? Bagaimana perang ini tidak dibicarakan sampai kiamat? Sedang perang ini begitu besar. Dalam perang ini ada nilai kemanusiaan yang begitu agung, nilai pengorbanan yang begitu tinggi darjatnya. Ketika mana Abu Aziz ditawan oleh orang Islam, diheretkan, datang Mus'ab bin Umair melihat adiknya sedang diikat. Maka kata Abu Umair, ikat dia kuat-kuat. Mak dia ni orang kaya. Mak dia siapa? Mak Mus'ab lah.
Abu Aziz kata kepada dia, apa hang kata kat aku macam ni? Aku ni adik hang. Tuan-tuan, Mus'ab kata kepada abang adik dia ni, hang bukan saudara aku. Saudara aku yang tu, orang Ansar yang jauh Madinah tu. Saudara aku yang tu, satu akidah dengan aku. Walaupun darah aku dengan darah hang mengalir sekali, tetapi kerana hang agama lain, you are not my brother. They are more brother than you. Perjuangan. Orang masuk Islam, di sudut darahnya tak putuslah hubungan itu. Tapi kalau dalam medan tempur, lebih bersaudara dengan kita adalah saudara sama Islam dengan kita. Tuan-tuan, peperangan berlangsung. Nabi melihat malaikat 1000 orang turun daripada langit. Para sahabat merekodkan ada melihat malaikat memilih pakaian berwarna kuning turun. Nabi melihat Jibril datang dengan kudanya, memegang biraksi farsihi, memegang kepala kudanya. Kemudian direkodkan dalam kitab-kitab surah bagaimana para sahabat menceritakan. Saya nak ambil rekod daripada Ibn Mas'ud. Kata para sahabat ini, walaqad ra'aituna fi yaumin badrin, dan kami melihat pada hari Badar itu, wa in ahadana yushiru bi sayfihi ila ra'sil musyrik yaqa'a ra'suhu min jasadih qabla ay yasila bi sayfi qabla ay yasila ilaihi atau kama qala. Ini sahabat rekod dalam peperangan Badar. Apa maknanya? Walaqad ra'aituna yawma badrin, kami melihat sesungguhnya pada hari Badar itu, iza wa in ahadana, ketika salah seorang di antara kami yushiru bi sayfihi ila ra'si musyrik, ketika mana mereka menghayunkan pedang mereka kepada kepala musyrik, yaqa'a ra'suhu min jasadi, putuslah kepala dengan badan musyrik itu, qabla ay yasila ilaihi, sebelum sampai pedang ke tengkuknya. Apa maknanya tuan-tuan? Al-Hakim riwayat Al-Mustadrak hadis tadi. Kata sahabat dalam perang Badar, kami tak perlu pancung, kami tak perlu kerat leher mereka. Cukup dengan kami hayunkan pedang, channelkan pedang itu ke arah leher mereka, putus leher mereka. Qabla ay yasila ilaih, sebelum pedang ini bertemu dengan leher mereka itu, telah putus leher mereka. Qad yaqa'a ra'suhu min jasadih qabla ay yasila ilaih, telah putus kepala dengan badan mereka sebelum pedang itu sampai ke tengkuk mereka. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada mereka bantuan daripada malaikat. Sebetulnya dalam Quran Allah kata, wa ma ramaita iz rama, wa ma ramaita iz ramaita innallaha rama, kan? Bukan kamu yang panah, bukan kamu yang buat, tapi Allah Taala yang buat. Allah Taala bantu dengan malaikat. Seorang sahabat menceritakan ketika mana sedang berkecamukan perang Badar itu berlaku, terkecamukan itu berlaku tuan-tuan. Dia meluru kepada seorang musyrikin Mekah, seorang pemuda. Dia pergi mengejar seorang pemuda musyrikin Mekah itu. Bila hampir dekat, tiba-tiba dia terdengar pemuda itu menjerit sekuat hati, dan dia terdengar bunyi pong, bunyi begitu kuat seolah-olah halilintar. Dan dia melihat pemuda itu jatuh ke tanah. Rebah kuda dia jatuh ke tanah. Dan dia pergi tengok muka pemuda musyrikin itu, hitam seluruh tubuh dia. Maka pemuda ini datang, pemuda Islam ini datang, pergi jumpa Nabi. Berkata, ya Rasulullah, apakah itu? Pemuda musyrikin yang aku kejar itu, tiba-tiba aku dengar macam halilintar. Dia menyerit sekuat hati. Aku pergi dekat, sesambam kuda dia jatuh ke tanah. Aku lihat muka dia terbelah, satu tubuh dah hitam, hangit. Apakah itu ya Rasulullah? Nabi kata, itulah malaikat yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit yang ketiga untuk datang membantu kita. Malaikat turun. Hari ini kekuatan tentera Islam di sudut fizikal, kita tak akan boleh lawan dengan kafir. Tapi dengan bantuan daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja boleh berlaku tuan-tuan. Tetapi ketika mana keyakinan kita telah hilang kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan cabut rasa gerun dalam hati musuh terhadap kita. Maka kita jadi lembek macam mana kita jadi hari ini. Kita dipijak dan ditindas seperti mana kita jadi hari ini tuan-tuan. Bangkitlah tuan-tuan, bangkit. Perang Badar 313 orang boleh bertempur dengan musuh yang fully equipped, boleh menang. Tetapi hari ini kita dipijak dan berada di bawah dari segala tentera musuh dan kafir. Lalu kita berbangga menyatakan kepada orang ramai kita paling sempurna, kita paling mulia, kita paling bagus. Bagus kat mana tuan-tuan? Palestin berapa puluh tahun dah masih di pihak orang Israel lagi. Apa yang kita dah buat? Kita berbangga dengan amalan kita, zikir kita, solat kita. Tetapi kalau dinilai daripada langit,
pencapaian orang Islam secara keseluruhannya, di manakah tempat kita, tuan-tuan? Di mana tempat kita? Jauh, jauh. Para sahabat meninggalkan kita begitu jauh. Meskipun hampir mustahil untuk orang Badar menang, para Badriyun menang, tetapi dengan bantuan daripada Allah datang daripada pelbagai pelusuk tentera Allah datang dalam pelbagai cara, Islam menang pertempuran Badar, tuan-tuan. Perang tersebut Islam menang. Ya. Abu Jahal, saya nak cerita yang tu. Abu Jahal ni, tuan-tuan, dia angkuh, dia sombong. Dia mati, yang bunuh dia 2 orang Ansar, pemuda, yang nama pun saya tak ingat, dan tak silap saya tak diceritakan sangat yang bunuh dia ni. Tapi Ibn Mas'ud yang tebas tengkuk dia. Tapi yang bagi dia jatuh, yang hampir mati nazak ni, ada 2 orang pemuda Ansar. Dalam kitab sirah sebut, Zadul Ma'ad sebut, pekerja kebun biasa je. Dan bila Abu Jahal jatuh, nazak dah hampir mati dah, dia mengarut seorang-seorang, cakap. Maka dia tanya orang-orang Mekah atau dia tanya orang lain. Ibn Mas'ud cerita, ini hadis dalam Sahih Muslim, dalam bab yang khusus, bab qitalah Abu Jahal. Tuan buka lah Sahih Muslim. Kata Abu Jahal, laula akarin ghaira qatalani. Siapa bunuh aku? Siapa yang bunuh tikamku dari sini? Maka dia beritahu dia tu pemuda Ansar, pemuda Madinah biasalah, orang kerja kebun. Maka kata Abu Jahal, tidak ada orang lain yang boleh bunuh aku. Tak ada orang lagi hebat nak bunuh aku. Kalau aku mati di tangan Hamzah, kalau aku mati di tangan orang yang lebih hebat, aku okey, takkan tukang kebun yang bunuh aku. Sampai mati pun sombong, tuan-tuan. Abu Jahal ni. Sampai nak mati pun sombong lagi. Dia kata, kalau lah warrior yang bunuh aku, okey lah aku mati. Tapi yang bunuh aku tukang kebun. Ibn Mas'ud rekod cerita ni. Imam Muslim meriwayatkan hadis ni. Sahih status dia. Punya korang ajak Abu Jahal ni. Memang tak letak kederekan. Manusia yang sombong atas dunia semua mati cara bodoh. Firaun mati lemah dalam Laut Merah, ya. Namrud mati nyamuk sekok yang masuk dalam hidung dan telinga. Abu Jahal mati, tukang kebun je bunuh dia. Siapa lagi? Barbosa, perang salib ketiga Jerman, mati lemah dalam sungai yang takat betih, mati kejung dah. Allah Ta'ala memberikan rasa malu kepada orang kafir yang angkuh dan sombong, belagak sangat. Kematian mereka begitu kelakar, kematian mereka begitu simple. Allah Ta'ala malukan mereka. Abu Jahal kata, kalaulah orang hebat yang bunuh aku, okey lah. Tapi budak-budak je bunuh aku rupanya. Yes, Allah Ta'ala nak malukan mereka sebelum mereka mati lagi. Tuhan boleh buat, tuan-tuan. Tuhan boleh buat macam-macam cara. Asalkan keyakinan kita ini kita kembalikan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bakal memerintah dunia semula. Kalau seluruh negara Arab Islam bergabung, Israel akan hangus tak sampai sejam. Kekuatan kita. Tapi kita di mana sekarang, tuan-tuan? Kalau diukurkan daripada langit prestasi orang Islam secara keseluruhan, tuan-tuan rasa kita dapat grade apa sekarang? Kalau diukurkan hari ini, jangan ukurlah individually, kita ramai ulama, ramai wali, tapi diukur secara umum keseluruhan, kita di mana sekarang? Lalu kita menyatakan kepada dunia kita agama paling mulia, kita orang yang paling hebat, kita yang paling suci, kita merendahkan orang kafir, kita hina orang kafir. Sedangkan mereka telah jauh meninggalkan kita dari sudut kemanusiaan. Kerana apa? Kerana keyakinan kita telah hilang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengatakan hari ini Amerika Syarikat ada USS Nimitz, Amerika Syarikat ada USS Ronald Reagan, Amerika Syarikat ada USS Pennsylvania, semua tu kekuatan yang begitu hebat, aircraft carrier, submarine yang hampir mustahil kita nak lawan. Tetapi tentera Allah seluruh dunia, tuan-tuan, seluruh dunia akan datang, infanteri Allah daripada langit, daripada bumi, daripada dalam tanah, daripada utara dan timur, selatan dan barat. Allah Ta'ala akan datangkan kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi keyakinan itu bila hilang, telah cabutlah kemenangan itu ke dalam diri kita, daripada diri kita. Kemuliaan kita telah tercabut sejak keyakinan kita itu telah kita cabutkan terhadap Allah. Kemuliaan kita ini telah hilang sejak momen kita hilangkan keyakinan kita kepada Allah. Ketinggian kita ini telah hilang
sejak kita merendahkan maruah kita sendiri. Ukurlah tuan-tuan, kita di tahap mana sekarang. Bagaimana perang Badar ini tidak hebat? No? Saya tak mau cerita perang Badar, kronologi dia macam selalu orang cerita tu, tuan-tuan dah tahu dah kan, siapa bertempur, siapa meninggal, siapa syahid. Tapi saya nak cerita sudut itu, kesedarannya, ibrahnya bagaimana. Saya nak tutup dengan cerita yang macam ni lah tuan-tuan. Abu Jahal dah mati, Utbah mati, seorang sahabat nama Harithah dia mati, dia syahid. Maka mak dia, Ummu Harithah, mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, ikhbirni an Harithah ibni, dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, ceritakan kepada aku bagaimana keadaan anak aku Harithah. Di mana dia sekarang? Harithah syahid dalam perang Badar. Badar syahid 14 orang. Tentera musuh mati 70 orang, ditawan 70 orang. Tentera Islam yang syahid 14 orang. Maka mak Harithah ni mai jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, bagaimana keadaan anakku sekarang dalam perang Badar? Maka kata Nabi, ya Ummu Harithah, bergembiralah, ibsyir. Wahai Ummu Harithah, wahai ibu Harithah, bergembiralah. Sekarang anak kamu Harithah sedang bersenang-senang di dalam Firdaus, surga tertinggi. Nabi sebut kepada Ummu Harithah. Hadis ni tuan-tuan, bila kita baca penerangan daripada Al-Imam Ibn Katsir, kita akan rasa hati kita ni macam kena siram. Ibn Katsir bila menjelaskan hadis ni, dia kata apa? Harithah itu tugas dia pada perang Badar, dia bukan lawan, dia bukan menghayunkan pedang, dia bukan melepaskan anak panah. Dia hanya tunggu di sempadan bukit-bukit dan memerhatikan musuh, tu saja. Dia cuma mata-mata. Dan ketika mana dia dibunuh itu, dia dipanah oleh pihak musuh, ketika itu dia bukan sedang berjuang, dia sedang rehat, dia sedang minum air. Dia berhenti saat sedang duduk perhati tu, dia berhenti saat dia minum air. Masa dia minum itu, dia dipanah di leher dan dia syahid. Kata Al-Imam Ibn Katsir, orang yang semisal Harithah itu, yang dibunuh syahid ketika mana sedang minum air, bukan sedang menghayunkan pedang, dan dia bukan orang yang turun di medan, dia hanya tunggu di sempadan, itu pun dapat syurga Firdaus yang paling tinggi. Bayangkan lagi 13 orang yang berjuang di medan dan syahid, di manakah tempat mereka, kata Ibn Katsir. Lalu bagaimana orang Badar ini tidak hebat? Lalu bagaimana perang Badar ini tidak hebat? Al-Badriyun, dosa mereka diampunkan dulu dan akan datang. Kita baca dalam Sahih Muslim kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang hantar surat kepada penduduk Mekah, kes Fathu Mekah, yang mengkhianati Rasulullah. Mengkhianati, bukan dia khianat, tapi ada sebab tertentu. Tapi poin ni adalah dia hantar surat mengeluarkan rahsia Nabi beritahu ke orang Mekah. Treason. Abu Bakar kata, biar aku sembelih tengkok munafik ini. Nabi kata apa? Mahlan ya Umar, maafkan dia Umar. Dia ahli Badar. Dia ahli Badar. Meskipun dia buat salah, tetapi Allah Ta'ala dah ampunkan dia awal lagi dah. Dosa yang dia nak buat nanti, Allah Ta'ala dah ampun dulu dah. Hebat tak Badar ini? Hebat. Ibadat kita, zikir kita, kemuliaan pakaian kita ini nak diukur dengan perjuangan pengorbanan tentera Badar. Tidak seinci pun tuan-tuan sampai. Tak sampai. Kerana itulah mereka ini didendangkan dalam sejarah. Kerana itulah Tuhan takdirkan kisah perang Badar Kubra ini diceritakan hampir 1400 tahun dah berlaku. Masih lagi diceritakan. Kerana apa? Meskipun perang dalam skala yang kecil, tetapi kisah yang ada di dalamnya begitu besar dan agung. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Saya mohon maaf, kita berhenti setakat ini. Mudah-mudahan ada rezeki dan ruang yang lain, kita akan sambung ataupun kita akan buat kuliah yang lain. Terima kasih, saya seronok dapat berkenalan dengan tuan-tuan malam ni, orang Johor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.